Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 主内的亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Malam ini kita membahas satu tema, 今天晚上的主题 warisan yang tak tergantikan. 无可代替的遗产。 Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 5. 我们来看提摩太后书第1章第5节。 Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia ya, nanti kemudian di dalam bahasa Mandarin. Indonesia dulu, 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Satu lagi 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 想到你心里无伪之心，这心是先在你在祖母罗以和你母亲有你己心里的，我深信也在你的心里。提摩太后书第3章第15节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有的救的智慧。 Ada dua keluarga yang cukup terkenal. 有2个家庭挺有名的， Yang pertama itu keluarga Max Jukes. 第一个家庭就是马克尤克斯的家庭。 Ini adalah keluarga yang punya keturunan begitu jahatnya luar biasa. 他们的后代是邪恶的人。 Yang kedua adalah keluarga Jonathan Edwards. 第二的家庭就是乔纳森·爱德华的家庭。 Jonathan Edwards adalah seorang pendeta pembawa kebangunan rohani di Amerika. 乔纳森呢是在美国的一个牧师。 Dua keturunan ini kemudian diteliti seperti apa keturunan mereka. 这2个后代呢，然后就被研究，他们是如此的。 Kemudian didapatkan seperti ini Bapak Ibu. 然后他们的后代就是这样， Mereka sama-sama punya 13 keturunan. 他们是一样有13个后代。 Dan keturunan dari Max Jukes 马克尤克斯的后代呢， punya 1026 keturunan. 有1200个人， Ada 300 orang yang jadi narapidana. 300个人是当犯人， Ada 27 orang jadi pembunuh. 27个人当凶手， Dan 190 orang jadi pelacur. 119人呢，当妓女。 Nah, sementara keluarga Jonathan Edwards, 那乔纳森·爱德华兹的后代呢， dia punya keturunan 929. 他的后代是229， 430 orang jadi hamba Tuhan. 430呢变成了神仆， 314 jadi pahlawan perang. 310呢当做军兵， 75 orang jadi penulis buku. 75个人呢当做作家， 86 jadi guru besar di universitas. 86个人呢当教授， 3 orang jadi gubernur. 3个人呢当州， 1 orang jadi wakil presiden. 1个人呢当副总统。 Jadi apa yang membedakan dua keturunan ini? 这2个后代的区别是什么呢？ Keturunan Max Jukes itu mewarisi kejahatan yang luar biasa. 马克的后代呢遗传了邪恶， Tapi keluarga Jonathan Edwards itu hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. 但是乔纳森的后代呢变成为大家的祝福。 Ini dua gambaran keluarga yang bertolak belakang. 这2个家庭呢是相反的。 Tentunya setiap kita pasti memilih keluarga dengan keturunan yang baik. 肯定呢，我们要选一个好家庭， Dan itu adalah satu kerinduan yang mulia. 那个是荣耀的渴望。 Karena kalau kita melihat saudara-saudara, 因为如果我们来看， keluarga itu sebenarnya adalah rekan kerja Allah di dalam dunia ini. 因为家庭就是在这个世界上的神的同伴。 Keluarga adalah partner Allah dalam mewujudkan terlaksananya rencananya yang agung di muka bumi. 家庭是
实现了神的计划在这个世界。 Jadi keberadaan keluarga di muka bumi itu bukan sesuatu yang terada begitu saja. 所以呢，家庭在这个世界上是不是偶然的？ Ada tujuan Tuhan, Bapak Ibu. 有神的目的。 Kenapa keluarga ada di muka bumi? 为什么在这个世界上能有家庭？ Termasuk seperti keluarga Contoh Robin, Contoh Nur yang baru mereka bentuk. 就是好像他们两个传道的刚起的家庭。 Itu Tuhan punya maksud, Bapak Ibu. 神呢有计划。 Kenapa lembaga keluarga begitu penting di muka bumi? 为什么家庭在这个世界很重要呢？ Karena Tuhan ingin menjadikan keluarga sebagai partnernya di dunia. 因为神要把家庭当他的同伴在这个世界上。 Dan ini adalah sesuatu yang setiap orang percaya mesti ingat. 那这个呢，每个信徒都要记得， Kita adalah partner Allah dalam dunia ini. 我们是在世界上的神同伴。 Maka bagaimana supaya kita bisa menjadi partner Allah yang baik? 我们怎样可以做神的好同伴呢？ Maka kita perlu menjadikan keluarga sebagai wadah pertumbuhan iman. 那我们要把家庭成为了信心成长的场所。 Kelihatannya sederhana, tapi ini yang sangat penting, Bapak Ibu. 看起来简单，但是这个很重要。 Untuk menjadi partner Allah dalam dunia, kita perlu punya keluarga yang menghadirkan pertumbuhan iman. 那我们要当神的同伴呢，我们要有一个家庭。 Jadi setiap orang tua itu punya PR yang sangat besar dalam keluarga. 每个父母呢，他们的作业是很大。 Ini bukan hanya sekedar memberi makan anak, tapi bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dalam iman. 不单只是喂孩子，但是孩子怎么样，他们的信心可以成长。 Ini salah satu keunikan dari keluarga Kristen. 这个就是基督徒的家庭特质。 Jadi ada satu tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan buat kita. 神呢已经托给我们很重要的工作了。 Kalau tadi kita melihat di dalam Alkitab yang kita baca, 如果我们看了我们刚才所读的经文， di sana kita melihat ya Timotius itu sudah terdidik dari kecil. 我们可以看这个提莫太呢，从小就已经被教训了， Dia diajarin Alkitab. 他从小就已经被教圣经了， Sehingga dari masa kanak-kanak dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. 他从小就已经听到关于耶稣基督， Dan firman yang dia dengar itu telah membentuk imannya. 他所听的道也是已经照了他的信心。 Dan kita tahu ya, anak-anak itu punya satu kelebihan dibanding orang tua. 那我们知道小孩子有优点比老人， Anak-anak gampang menangkap dan mengingat, tidak mudah lupa. 小孩子比较容易去学，比较容易记得，不容易忘记。 Kalau orang tua kan dengar khotbah hari ini, mungkin keluar pintu udah lupa semua ya. 如果老人呢一听到从这个门出去就已经忘掉了， Tapi sama anak-anak jangan sembarang ngomong. 对小孩子不可以乱说话， Karena itu cepat sekali masuk ke otaknya dan susah dihapus. 因为很容易被他领受，很难被除掉。 Makanya tadi Losoteo sangat senang dan saya ikut senang ketika dilaksanakan SIL sekolah minggu di GKK Bekasi. 所以刚才老师也是已经分享了，他很开心在Bekasi那边已经做了小孩子的项目。 Di antara mereka itu ada yang dari keluarga muda, keluarga seberang bisa hadir dan kesempatan yang indah mereka bisa dengar Tuhan Yesus. 来到的那个小朋友，就是从不同的信仰，他们可以来到我们这边。 Kemarin saya dengar waktu ibadah itu ada 6 orang anak-anak ikut sekolah minggu mereka. 然后我听到了有6位是参加了他们的主日学， Wah itu terobosan luar biasa. 那个是很了不起的突破。 Jadi anak-anak ketika dengar firman Tuhan itu gampang sekali masuk ke otak mereka. 当小孩子听到的时候，很容易进他们的脑。 Dan Timotius kalau kita lihat dari kecil dia sudah diajarin kitab suci. 提摩太呢，从小呢已经学圣经了， Dan akhirnya dia menjadi seorang yang mengenal Yesus. 最后呢，他成为了认识耶稣的人。 Nah kalau kita lihat ya, 如果我们来看，
Kenapa hal itu bisa terjadi? 为什么这个事可以发生呢？ Ternyata dia punya mama yang sangat baik. 因为他有多么好的母亲， Dan bukan hanya saja dia punya mama yang baik yang takut akan Tuhan. 他不单只有敬畏神的妈妈， Tapi dia juga punya nenek yang sangat mengenal Tuhan. 但是他的奶奶也是认主。 Dan neneknya Timotius ini adalah dia mendidik anaknya dan mendidik cucunya untuk bisa mengenal Tuhan. 他的祝母呢，教训他，使他能够认识耶稣。 Wah, ini satu teladan yang baik dari orang tua. 这个是父母的好榜样。 Di sini banyak yang sudah jadi popo, jadi nai-nai ya di sini. 在这里有很多人已 Banyak 经 ya, yang jadi 当 ye-ye 爷 gitu. 爷奶奶了。 Wah, kita lihat seorang nenek yang baik itu adalah tidak hanya saja menyayangi cucunya, tapi juga mendidik cucunya bisa kenal Tuhan. 好的奶奶呢，不单只是疼她的孙子，但是也是要教训她的孙子怎么样认识神。 Dan kita melihat ini adalah satu gambaran keluarga yang sangat baik. 那我们可以看这个是很好的一个家庭， Seorang nenek yang mengerti apa panggilan hidupnya dalam dunia. 一个奶奶呢，她晓得上帝的招呼在世界里。 Dan juga seorang mama yang mengerti apa yang perlu ditanamkan di dalam diri anak. 一个母亲也是晓得什么事情要教训给她的孩子。 Mamanya Timotius itu bernama Eunike. Jadi Eunike ini mendidik anaknya di dalam pengenalan akan Kristus. 她妈妈就做尤尼基，她这个尤尼基呢，教她的孩子怎么样认识主。 Nah, berkat didikan orang tua dari Timotius, akhirnya dia bertumbuh jadi anak yang mengenal Tuhan. 因为他们的父母教训他，所以他变成一个认识耶稣基督的一个孩子。 Timotius namanya itu Timoteo, artinya itu takut akan Tuhan. 提摩太的意思就是敬畏神， Dan itu sejalan dengan namanya. 这个跟他的名字是同样的。 Banyak orang tua berharap dia kasih nama ke anaknya supaya nanti anaknya itu mirip seperti namanya. 有很多父母呢取名字，为了想要他的孩子的性格像他们取的名字。 Dan ini dilakukan oleh Eunike dan juga Lois neneknya Timotius. 罗以和尤尼基也是这样做。 Nah, kita melihat ya Bapak Ibu. 我们来看 Kehidupan spiritual keluarga, 家庭的圣灵生活。 pendidikan karakter, dan teladan hidup di dalam rumah itu berpengaruh besar dalam hidup anak. 品格的教训和榜样，在一个家庭呢，非常影响一个孩子的生活。 Jadi kehidupan rohani keluarga itu pasti mempengaruhi hidup seorang anak. 家庭圣灵的生活呢，很影响这个孩子。 Jadi keluarga itu bukan hanya sekedar tempat untuk orang berkumpul sebenarnya. 家庭呢，不单只是人聚在一起的地方， Keluarga itu adalah tempat di mana orang di dalamnya bisa mengenal Tuhan. 家庭是一个地方，人怎么样在那边可以认识主。 Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. 在里面的人呢，可以成长变成敬畏神的人。 Nah, bagaimana orang tua bisa menanamkan nilai-nilai iman kepada anak? 父母怎么样可以教训这个价值对他的孩子呢？ Ini tentunya memang tidak mudah, Bapak Ibu. 这个当然不简单。 Tetapi setiap keluarga itu adalah dipanggil untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. 但是每个家庭呢，要当孩子的榜样。 Karena kalau kita melihat bahwa iman itu adalah warisan yang tak tergantikan. 因为我们如果来看的话，信心就是无可代替的遗产。 Kenapa iman itu sebagai warisan yang tak tergantikan? 为什么信心是无可代替的遗产呢？ Karena iman itu mempunyai satu dimensi yang kekal. 因为信心是永恒的， Punya nilai yang kekal. 有一个永恒的价值。
Ini nilainya berbeda sekali dengan nilai materi. 这个价值呢跟财钱呢不一样， Iman itu melampaui materi. 信心呢超过金钱。 Iman itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. 信心呢可以影响我们的生活， Baik hidupnya di dunia dan juga hidupnya setelah meninggalkan dunia ini. 无论在世上或者在离开世界的时候。 Itu sebabnya iman itu warisan yang tidak terganti. 所以呢，信心就是无可代替的遗产。 Kalau Bapak Ibu misalnya dikasih pilihan ya. 如果你们被给了选择， Mau wariskan uang, harta atau wariskan iman ke anak. 你们是否要遗传财钱给你们的孩子，或者要遗传信心呢？ Mau pilih mana Bapak Ibu? 你们要选哪一个呢？ Yang hadir di sini mau pilih mana? Mau wariskan harta atau wariskan iman? Pilihannya hanya satu, mau wariskan harta atau wariskan iman. Mau pilih yang 这可 mana? 以选一个。 Iman ya. Wah di sini luar biasa tepuk tangan. Caca Mau di dalam wariskan dosa了不起。 iman ternyata. Puji Tuhan ini orang tua yang baik. 在这里的父母就是好的父母。 Tapi umumnya mungkin orang akan pilih kalau bisa sih wariskan harta juga. 那一般的人呢，肯定要遗传财钱给他的孩子。 Kalau punya harta bolehlah bagikan. 如果有财宝的话，可以分给。 Tetapi kalau kita melihat mewariskan harta memang gampang. 如果我们来看，要遗传财钱是很 Enggak 简单， terlalu susah untuk mewariskannya. 这个是不难。 Tapi mewariskan iman itu gak gampang. 但是要遗传信心的话不简单， Itu punya tantangan tersendiri. 这个有各的挑战。 Karena iman ketika diwariskan Bapak Ibu. 因为信心被遗传的时候， Itu tidak langsung terjadi begitu saja. 不直接发生， Ada proses, ada upaya yang harus dilakukan. 有一个过程要去做的。 Dan justru berapa banyak orang tua gagal di dalam hal ini. 很多父母呢，在这个事情呢，失败了。 Banyak orang gampang ketika mewariskan harta. 当他们遗传财钱的时候很简单， Karena itu nggak membutuhkan upaya yang terlalu besar. 因为那个是不必很大的劳苦。 Tetapi ketika mewariskan iman, 但是当他们要遗传信心， itu membutuhkan upaya yang lebih besar. 需要很大的努力。 Dan itu sebabnya banyak orang gagal mewariskan imannya kepada anaknya. 所以呢，在这个方面，很多人失败了。 Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, 但是如果我们来看， bahwa iman itu sesuatu yang sangat berharga lebih daripada harta. 信心呢比财钱更有价值。 Saya mencoba memikirkannya begini. 我这样想， Ketika mungkin Bapak Ibu punya anak ya. 当你们有孩子， Misalnya pergi merantau ke Amerika. 比如去了美国、 Atau ke Australia. 去澳洲 Atau keluar kota misalnya. 或者去外地， Bayangkan kalau anak itu dia punya iman. 你们可以想，如果他有信心， Hatinya takut sama Tuhan. 他们敬畏神。 Kalau punya anak yang demikian. 如果有这样的孩子呢， Masih khawatir nggak? 你们还担心吗？ Kalau dia pergi jauh-jauh masih takut? 如果他们跑得远，你们怕吗？ Saya kira nggak usah. 我觉得不必怕， Karena pasti dia bisa membawa dirinya dengan baik. 因为他肯定能够践行出来， Dia pasti akan menjauhi kejahatan. 他肯定又脱离凶 Tapi 恶。 bayangkan kalau Anda isi dompetnya penuh. 但如果你们把他的钱包放了很多钱 Anda isi tabungannya. 他在银行有很多钱， Tapi dia nggak kenal Tuhan. 但是他不认主， Saya kira anak seperti ini jauh lebih kita takutkan. 那这样的孩子我们就有一点怕， Karena uang tidak bisa menjaganya. 因为钱呢不会保护他， Justru yang paling penting itu hatinya. 最重要的是他的心。 Kalau hatinya sudah jauh dari Tuhan, hidupnya pasti rusak. 如果他的心远离神的话，他的生活 Itulah 肯定不好。 kelebihan daripada iman. 这个就是信心的优点， Jadi iman itu sesuatu yang sangat-sangat besar sekali. 所以信心是很重要的一个事情。 Makanya JP Morgan mengatakan begini. Ya. 所以呢，摩根这样说， Ini seorang yang sangat kaya raya. 他是很有钱的人。 Ketika dia menuliskan wasiatnya, 当他写了遗嘱的时候， orang berpikir mungkin dia akan mewariskan harta yang banyak. 人呢会以为他会遗传了很大的钱， Tapi justru dia bilang, dia sampaikan kalimat yang berbeda.
那他就这样说， Dia mengatakannya begini. 他这样说， Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. 我把我的灵魂交给救主， Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. 我借着他的宝血已经 Sehingga 被 dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Sorgawi. 赎价了，已经被洁净了。他把我的灵魂舞伴的。 Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah. 所以我求孩子呢，要坚持在教训里，使他们认识神耶稣基督。 Dengan segala tantangan risiko maupun pengorbanan pribadi yang 无 menyertai. 论挑战如何，风险和牺牲， Bagi JP Morgan yang paling penting itu bukan harta. 对摩根来说，最重要的是不是财钱， Tetapi bagaimana iman kepada Kristus itulah warisan yang tidak tergantikan. 但是对神的信心，那个是无可代替的遗产。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebagai orang tua yang diberikan keluarga. 当一个父母已经有了家庭， Sejauh mana saudara-saudara sudah berupaya mewariskan iman kepada anak-anak Anda? 你们怎么努力了遗传信心给你们的孩子？ Ini satu tugas yang tidak mudah. 这个不是简单的任务， Karena mungkin juga banyak anak sebenarnya kecewa sama orang tuanya. 因为也是有很多小孩子对他的父母失望 Karena 了， tidak melihat teladan yang baik dari orang tua. 他们没有看他们的父母好榜样。 Tapi saya secara pribadi sangat bersyukur. 我个人呢感恩， Walaupun papa saya itu buta. 虽然我的爸爸是瞎子， Sebelum buta dia itu adalah seorang peminum pemabuk berat. 他之前呢是个酒徒。 Dan saya dengar ceritanya dia suka berkelahi. 我听他的故事，他喜欢打架， Dia sangat dikenal sebagai preman kampung. 他就是好像流氓。 Tapi kemudian Tuhan hajar dia dengan kasih penyakit. 上帝呢，给他一个病， Akhirnya dia jadi buta. 然后他变成瞎 Gak 子 bisa 了。 melihat lagi. Matanya dia bisa buka tapi udah gak bisa lihat. 他能够展开眼睛，但是已经不能够看了。 Tapi setelah buta justru hidupnya bertobat. 但是这个事情发生后，他悔改了， Rajin sekali ibadah. 他很勤劳的去敬 Tidak 拜， tinggalkan gereja. 他从来没有离开了这个教会。 Waktu saya kelas 1 sampai kelas 6 tugas saya adalah bawa papa saya ke gereja setiap hari Minggu. 当我小学的时候，1年级到6年级，我的工作就是我要带每个星期天都要带我的爸爸去 Dan 教会 saya。selalu menyaksikan papa saya setiap pagi itu dia selalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. 然后我也是看到我的父亲，他每天早晨就跪下对神祷告。 Waktu saya kecil saya selalu bertanya, 小的时候我常常问， kenapa kok papa saya ini rajin berdoa? Ngapain sih? Apa sih yang didoakannya gitu? 为什么我的爸爸呢很勤劳的去祷告呢？他正在祷告什么？ Kita kan anak penasaran, ngapain sih? Bisa berlutut berjam-jam, 2 jam, 3 jam sambil berdoa. Ngapain capek-capek kok berdoa kayak gitu? 我们那时候小孩子很好奇，他为什么愿意2、3个小时跪下祷告？他到底是正在做什么？ Tapi teladan dia itu yang membentuk iman saya. 但是他的榜样已经塑造了我的 Saya 信心。 baru tahu kenapa papa saya kok tidak mau meninggalkan gereja. 我才知道我爸爸为什么不要离开了教会， Kenapa dia itu rajin sekali berdoa? 为什么他很努力的祷告。 Ternyata dia punya satu relasi yang baik dengan Tuhan. 原来呢，他跟神的有一个好的关系。 Dan saya yakin kehidupan saya adalah salah satu buah dari doa dia. 我相信我的生活是他祷告的结果。 Jadi apa yang dia berikan kepada kami? 所以他给我们的是什么呢？ Tidak mewariskan harta. 不是遗传了财钱， Tapi dia mewariskan imannya.
但是他遗传了他的信 Wah, 心， itu sesuatu yang luar biasa. 这个是了不起的事情， Melampaui kelebihan daripada materi harta dunia. 超过这个世界上的金钱。 Maka bagaimana kita sebagai orang tua mewariskan iman ini kepada anak-anak kita? 我们当父母的怎么样去遗传这个信心给孩子 Tidak 呢？ ada cara yang lain. 没有其他办法， Kecuali orang tua menjadi contoh teladan bagi anak. 除非呢，父母要当孩子的榜样。 Jika orang tua ingin anak-anaknya berdoa, 如果父母要他的孩子祷告， rajin ibadah, 很努力的去敬拜， maka orang tua mesti rajin doa, rajin ibadah. 那当父母的要勤劳去祷告，勤劳去敬拜， Rajin baca Alkitab. 勤劳读圣经。 Teladan inilah yang juga memberikan dampak besar dalam hidup anak. 这个榜样呢，会给孩子很大的一个影响。 Seorang yang bernama John Westerhoff. 有一个人叫做韦斯特， Dia berkata begini. 他是这样说的： Iman tidak dapat diwariskan atau diberikan begitu saja kepada anak-anak atau generasi berikutnya. 信心呢，不可以直接遗传给孩子或者后代。 Iman itu seperti juga kasih adalah sebuah kata kerja dan juga sebuah aksi. 信心就是如爱，就是一个动词，就是一个行动。 Jadi iman itu harus di-sharingkan dan dipraktekkan. 信心呢，要被分享，也是要被践行。 Jadi kalau kita ingin supaya anak-anak bisa rajin ke gereja, maka orang tua mesti rajin gereja. 如果我们要我们的孩子努力去教会，我们当父母也是要努力的去教会。 Karena anak-anak itu belajar ketika mereka melihat contoh yang dilakukan. 因为小孩子呢看了榜样的时候，他们就会践行。 Makanya kadang-kadang kita itu punya kesulitan ketika melayani anak-anak. 所以呢，我们有一个挑战，当我们服侍小孩子 Kita 的时 dorong 候， mereka supaya datang ke gereja. 我们激励他，使他们要去教会。 Tapi anak-anak kadang ngomong begini. 但是小孩子是说， Itu papa mama saya aja nggak ke gereja, makanya saya juga nggak mau ke gereja. 我父母就没有去教会，所以我是没有去教会。 Nah kalau udah begini udah agak susah Bapak Ibu. 如果这样的话，已经很难了。 Nah itu sebabnya memang orang tua dipanggil jadi contoh teladan. 所以呢，父母要当个榜样。 Kita bisa belajar dari Eunike dan juga Lois neneknya Timotius. 我们可以从罗以和有尼基可以学的。 Tantangan jadi orang tua zaman ini memang tidak mudah. 当这个年代的父母的挑战是 Tapi 不简 jikalau 单， bisa mendidik anak-anak bisa mengenal Tuhan, 但如果我们可以教训我们的 itu 孩子 adalah 认主， sebuah sukacita yang 这 sangat 个是一个很大的喜乐。 Maka melalui firman Tuhan hari ini, 通过今天神的话， mari kita didik anggota keluarga kita supaya mereka mengenal Tuhan. 那我们要教训我们的家人，使他们能够认 Kita punya 主。 Alkitab, 我们有圣经， kita punya firman Tuhan. 我们有神的话， Kita bisa membawa mereka untuk boleh berpegang kepada firman. 我们可以把他们带到可以靠主的话。 Dan kita punya senjata sebagai orang tua. 我们可以当父母有一个武 Senjata 器， kita adalah firman Tuhan. 我们的武器就是神的道。 Kita bisa membawa keluarga kita sebagai keluarga yang mengenal Tuhan. 我们可以把我们的家庭当作认识主的家庭。 Firman Tuhan itu adalah sumber iman bagi kehidupan keluarga kita. 神的话就是我们的生活来源。 Maka biarlah kita terus melakukan perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan juga di rumah kita masing-masing. 那我们在每个家庭、每个家都要读圣经。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿上帝祝福。 Amin. 阿门。